Kita tak boleh bangga kalau ramai orang datang ceramah. Tapi bila solat tak ada orang. Ramai kan ceramah semalam. Wuih. Dia sebut wuih tu 8 harakat bukan 6 dah. Relax. Makcik menikah tak ada anak. Relax. Cari anak dalam syurga. Apa masalah? Yang duk sedih macam siapa? Nak tengok anak orang. Baik, dalam surah An-Nasr tadi tuan-tuan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, Allah akan bukakan kepada kamu pintu-pintu kemenangan ni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan dapati manusia memasuki Islam itu secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah kamu bertahmid kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia itu Tuhan yang menerima taubat. Tuan-tuan yang saya hormati, ini cerita tentang kemenangan Rasulullah membuka semula kota Mekah setelah orang-orang di Mekah menghalau Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, sampai pada satu tahap nak bunuh Nabi Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, antara sebab kenapa Nabi diutuskan di tanah Arab tu sebab kerasnya hati orang Arab. Belagaknya mereka ni. Sebab tu tuan-tuan, Nabi diutus di situ di tengah-tengah masyarakat yang macam mana kerasnya batu, macam itulah kerasnya hati mereka. Kerasnya batu tu macam itulah kerasnya hati orang-orang kafir musyrik. Degilnya binatang ni tuan-tuan, oi, macam itulah degilnya mereka. Malah lebih degil lagi. Masya Allah. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Nabi ni tak mai belah-belah tanah Melayu ni? Saya kata kalau Nabi diutus di tengah-tengah celah-celah Melayu ni, dia sambut pasang kemah. Siap buat jual jagung bakang, jagung rebus. Bunga mangga lagi, belum masuk hak selawat lagi, belum masuk merhaban semua ni. Ni orang Melayu kita, lembut hati. Orang Melayu ni bukan kata ajaran Islam je, ayah pin bin ayah pan pun dia sambut. Ajaran 3 suku. Mailah ajaran apa pun. Hak di Selangor jadi mengaku Nabi palsu. Ada orang ikut. Yang di Ipoh, cikgu perempuan mengaku Imam Mahdi. Ada ikut. Orang tanya, Ustaz, betul ke dia Imam Mahdi? Imam Mahdi apa maklum? Oh, imam tu jantan, dia perempuan. Tang situ pun tahu tak betul. Pun ada pengikut. Sebab tu tuan-tuan, kita ni orang Melayu ni lembut hati. Lembut hati. Alhamdulillah, kita terima Islam. Tapi orang Arab, keras hati dia. Dia duduk di negeri yang jarang hujan, dia duduk di negeri yang banyak batu, panas, cuaca panas, jiwa dia pun panas. Bila datang Rasulullah bawa Islam, orang halau dia. Orang nak bunuh Rasulullah. Sampai Rasulullah pergi ke Madinah. Buka kerajaan Islam di Madinah. Selepas beberapa lama, Rasulullah patah balik ke Mekah. Dia buka balik Mekah, dia Islamkan balik orang-orang di Mekah nun. Akhirnya seluruh orang-orang di Mekah memeluk agama Islam. Maka dia dipanggil sebagai Yaumul Fath ataupun Amul Fath, tahun pembukaan, hari pembukaan daripada duk sembah berhala beratus-ratus di sekeliling Kaabah. Hari itu dipecahkan, dihancurkan segala berhala, dan kata Allah, kamu akan melihat berbondong-bondong manusia memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itu kemerdekaan di Mekah. Memerdekakan daripada menyembah berhala, menyembah Allah perginya. Itu merdeka. Perhambaan kepada makhluk,
Sebaliknya bertukar menjadi penyembahan, penghambaan kepada Allah. Kezaliman sesama makhluk, akhirnya datang Islam membawa keadilan. Inilah dia kemerdekaan. Maka kata Allah, bila dah kamu dapat kemerdekaan, apa yang kamu kena buat? Fasabbih. Maka hendaklah kamu mensucikan Allah. Hendaklah kamu membersihkan, mentakdiskan, mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau orang tanya pada kita, apa pengisian kemerdekaan kita? 65 tahun. Apa yang kita nak buat? Saya tahun ni masuk umur 50, Ustaz Ahmad. Tapi tak nampak macam 50, maklum. No? Pakai benda, tuan. Tak pernah faham, tak faham. Tak. Di sini ada yang umur 65. Syahrus Khan 56. Salman Khan 56. Apa kena mengena Ustaz? Saja cerita tuan. Sebaya. Sebaya yang lebih kurang tu. Oh, kita dah merdeka 65 tahun. Allah kata kita nak isi apa? Isilah kemerdekaan kamu, kemenangan kamu, kejayaan kamu dengan mentasbihkan kepada Allah, mensucikan Allah. Jangan diletakkan Allah dengan sifat kekurangan. Jangan mengatakan Allah tu zalim. Jangan mengatakan Allah tidak adil. Jangan mengatakan ajaran Allah tidak sesuai. Jangan mengatakan bahawa kitab Allah hanya sesuai zaman Nabi. Jangan mengatakan Nabi Muhammad hanya sesuai di padang pasir, tidak sesuai di tanah Melayu. Jangan mengatakan bahawa Allah tu tak tahu apa. Jangan mengatakan bahawa Allah tu lemah. Jangan mengatakan Allah tu miskin. Tak. Allah maha kaya daripada sifat-sifat kelemahan yang tadi. Allah maha hebat. Jadi tuan-tuan, jom mengisi kemerdekaan di sini apa? Balik pada Allah. Allah yang bagi kemerdekaan. Cabaran pada kita tuan-tuan, macam mana kita nak penuhkan masjid. Kita tak boleh bangga kalau ramai orang datang ceramah. Tapi bila solat tak ada orang. Ramai ceramah semalam. Wuih. Dia sebut wuih tu 8 harakat bukan 6 dah. Ramai ceramah semalam. Wuih. Orang pergi duduk atas jalan. Ya ke? Tapi atas jalan ada orang. Hak atas dataran tak ada orang. Oh nampak macam ramai. Wuih. Tapi kalau tak ada mai semayang, tak boleh kata wuih. Ramai kau orang pergi tengok perarakan. Ui, pukul 2 pagi orang dah tunggu dah. Nak cuk tempat depan sekali tu. Tapi bila semayang tak ada orang. Yang tu tak kena tuan-tuan. Kita tak boleh bangga lagi tu. Mai semayang maghrib setengah sab. Mai semayang subuh 3 orang. 3 orang setengah. Oh sudah tuan-tuan. Yang tadi 1 sab setengah. Mai subuh pula 3 orang setengah. Hak setengah siapa? Budak setengah seorang. Tok Imam bawa anak dia seorang. Tuan-tuan, tak boleh. Sebab tu saya cukup seronok bila Yang Berhormat Datuk buat program macam ni. Datuk turun sendiri. Tunggu sampai habis. Semalam saya buat di mana agak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Di Changlun. Dekat dengan Cangkat Setoi. YB dia perempuan. Dia tunggu habis-habis, duduk kat belakang. Kak Tun ni tak boleh masuk masjid Ustaz. Dengar Ustaz mai, Kak Tun mai. Tak kira aku tu nak dengar. Ni kan kawasan Kak Tun. Ni semua adik-adik Kak Tun. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia jaga masjid ni. Tu hak YB. Kuliah maghrib tiap-tiap malam. Kuliah subuh. YB jaga. Bagus tuan-tuan. Yang ni yang kita nak. YB kita pun. Tuan-tuan, insya-Allah kita buat gerakan di kawasan kita. Sebagai tanda bersyukur kepada Allah
Allah Ta'ala bagi kita merdeka. Kalau tidak tuan-tuan, orang ni tak merdeka tu apa beza tak? Ustaz, apa beza merdeka tak merdeka tak? Tak tahu, hang kena duduk zaman tak merdeka. Zaman tak merdeka, orang Melayu dia suruh duduk dalam kampung. Hampir buat bendang, hampir jaga durian. Hang tu suruh mengaji pandai-pandai. Kalau hang jadi nelayan pun besok, pak hang jadi nelayan. Hang besok pun jadi nelayan. Pak hang tu kerja buat bendang, hang pun kena buat bendang. Dia tak bagi kita pandai. Dia tak bagi kita berjaya. Sebab bila kita pandai, kita mengaji pandai, nanti kita lawan dia balik, dia bagi kita bodoh. Tu yang P. Ramlee buat tu. Berwarna unta. Alif ya mim buaya. Oh, alif ya mim ayam, ku fikirkan buaya. Sampai kena buat sekolah buta huruf zaman tu. Cerita P. Ramlee, pendekar Bujang Lapuk tu cerita lepas merdeka. Orang tak pergi sekolah berpuluh tahun. Bila dah merdeka, buat sekolah buta huruf. Buat kelas dewasa. Mai mengaji. Pasal apa? Sebab mereka menggunakan dasar pecah dan perintah. Bagi orang yang agak mata dia kecil, duduk di pekan, kerja lombong. Bagi orang hak gelap sikit, duduk di estate. Dia pecahkan masyarakat kita supaya tak bersatu. Dia pecahkan supaya kita ni kekal miskin. Tak reti. Habis-habis kuat dia bagi orang Melayu pegang, pegawai daerah. DO. Hak lain tak boleh. Kita tak bebas nak buat apa. Hak kita. Dia ambil segala hasil mahsul negeri kita. Dia buat balik ke England. Buat balik ke tempat mereka. Negara mereka jadi kaya. Hasil daripada bumi kita. Kekayaan yang mereka dapat tu tuan-tuan, yang tuan-tuan duk minat Manchester, duk minat Liverpool, duk minat Chelsea. Kekayaan negara mereka tu tuan-tuan, hasil daripada emas di negeri kita. Biji timah di negeri kita. Hasil getah di negeri kita. Beratus-ratus tahun mereka korek. Akhirnya yang mereka tinggal pada kita lombong. Orang kita pakai duk berebut lombong. Nak belah itik. Lah ni kita dah merdeka. Aku syukur pada Allah. Banyak lagi nikmat yang Allah bagi pada kita untuk kita kongsi bersama. Maka apa yang kita kena buat, kata Allah, jom sayang Allah. Salah satunya ialah sembahyang. Jadi macam mana nak galakkan orang sembahyang? Saya menyeru pada abang-abang di sini yang kaya-kaya, yang koprat-koprat. Jom kita bantu masjid. Buat kempen di masjid. Semayang subuh seperti semayang Jumaat. Anak-anak kita ni, kita tarik semayang subuh 40 pagi tanpa henti. Siapa yang semayang macam tu, dapat basikal sebiji. Agak-agak operatif budak main semayang. Bukan kata budak, pak budak umat. Dia pun minta agak. Basikal tak ada, saya 42 hari ni. Buat kempen tuan-tuan. Supaya budak-budak ni datang masjid. Sebab cabaran di sana nu lagi banyak. Di sinilah kebijaksanaan tuan-tuan. Bagaimana kita nak menggalakkan orang mencintai masjid. Kerana terlalu banyak ayat di dalam sembahyang yang mengatakan bahawa siapa yang nak berjaya, hendaklah dia sembahyang. Salah satunya dalam surah Al-A'la. Ustaz Ahmad, hafiz Quran. Sila baca Ustaz Ahmad. Apa ayat dia? Qad aflaha man apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Memang hafal Quran. Saya tanya jawab, tanya. Allah kata dalam ayat tu kan, berjayalah orang yang bersihkan dirinya daripada segala kesyirikan. Berjayalah manusia yang sebut nama Allah dan berjayalah manusia yang sembahyang. Jadi tuan-tuan, buat permulaan ini untuk satu benda aja. Apa benda yang nak mengisi kemerdekaan ni Ustaz? Satu benda aja. Saya tak mau cakap banyak penin tiap-tiap tahun duk cakap dah.
Jom kita sembahyang. Baik di rumah, baik di pejabat, baik di kebun kita, baik di masjid kita, apa-apa pun sembahyang nombor satu. Nombor satu, sembahyang. Allah bagikan kemenangan kepada kita. Wallahu a'lam. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan juga keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Silakan Dato'. Nak sambung lagi ke? Sambung. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Bukan senang Ustaz Ahmad sambil menyanyi ada backup singer. Nampak tak? Orang dah habis, dia tak habis pun. Nampak tu. Tu nama dia penyanyi backup singer di belakang tuan-tuan. Mana faham? Tak faham sudah. Pembila yang baik. Macam mana pula Datuk? Salah diri. Itulah. Tak habis belajar lagi. Pembila yang baik kita lakukan, balasan yang baik akan gantinya. Itu semua usah ragukan, berlipat ganda kelak kan datang gantinya. Itu semua usah ragukan, berlipat ganda kelak kan datang gantinya. Okay, Tak ada baik. pula backup singer belakang. Baik, Alhamdulillah, tuan-puan dirahmati Allah. Kita nak teruskan kepada yang berbahagia Datuk. Jadi saya nak belanja pantun sikitlah kepada hadirin yang datang pada malam ini. Majlis ilmu Taman Syurga, jangan tidur, bukalah mata. Marilah dengar mutiara kata, kalau tertidur tanda dah tak lama. Dari mana datangnya bahagia bila rindu rasa nak berjumpa? Dari mana datangnya sengsara kecewa? Bahagia di dunia, sengsara di neraka. Wal'iyazubillah. Baik tuan-puan dirahmati Allah. Jadi mungkin yang berbahagia, Datuk boleh kongsikan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi cabaran-cabaran yang kita rasa yang akan menggagalkan pengisian. Kalau yang bahagia Datuk tadi sebut berkaitan dengan kita kena isi kita punya kemerdekaan dengan datang solah berjemaah. Tapi kadang-kadang ada benda yang lebih menarik perhatian anak-anak muda kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita daripada datang ke masjid ni yang berbahagia Datuk. Kadang-kadang media sosial, kadang-kadang TV dan sebagainya. Mungkin apa pandangan Datuk dalam menghadapi cabaran-cabaran? Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ada beberapa perkara yang kita kena kenal, dan bila kita kenal benda tu, ambil benda tu, ikhtiar sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita selamat. Nombor satu, apa dia? Kenal Allah. Dan bila engkau kenal Allah, engkau taat betul-betul pada Allah. Ini nombor satu. Kalau kita rasa nak selamat, kenal Tuhan. Dan bila dah kamu kenal dia, kamu taat betul-betul pada dia. Masalah kita sekarang ni tuan-tuan, orang tak kenal Tuhan. Dia tak kenal apa Ustaz, tak nampak pun. Nak kenal, tak payah nampak. Allah ni, dia tunjukkan kekuasaan dia di mana-mana. Tang situ hang dah boleh kenal Allah. Tuan-tuan sekarang di Pakistan, Allah bagi banjir teruk. Mati beribu orang, darurat. Dia mai kepala ayam tu lah, subhanallah. Bangunan pun runtuh. Habis mati orang. Lembu mati. Mereka banyak lembu. Mati habis lembu. Rumah hanyut. Tak tahu pergi mana orang. Kereta ni tak ada apa macam kereta mainan ni hanyut. Allah Maha berkuasa. Ada pula di negeri lain, sungai jadi kering. Di China, sungai kering.
Di Iraq, sungai kering. Di Eropah, tasik kering. Pelik pula tuan-tuan tu. Hak jadi tempat ni banjir, hak sana kering pula. Minggu lepas, Madinah banjir pula. Allah Ta'ala dia buat sungguh tuan. Bila kita tahu bahawa Allah ni maha berkuasa, tak ada siapa boleh menang bila lawan Allah. Firaun lawan Allah. Mampu Firaun. Saya tak panggil meninggal dunia, saya panggil mampu. Jahat. Dia kata dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Abang-abang, habis pandemik ke apa semua nanti insya-Allah kita ajak datuk kita YB pergi Mesir. Melawat Abang On. Firaun. Bukan Abang On, Firaun. Allah tuan-tuan, jangan duk payang Firaun tu kepala sana, kaki situ. Dia panjang, dia besar kita. Jangan duk bayanglah Firaun ni perut dia pergi atas anu punya boroi. Kurih macam kita. Jangan duk bayanglah tangan Firaun tu 8. Macam kita 2. Tapi dia tak pernah sakit. Dia kata dia Tuhan. Bila datang Nabi Musa, dia lawan Nabi Musa, lama-lama dia hanyut, dia tenggelam dalam laut. Fa'aghraqna ala Fir'aun. Mati Fir'aun. Sampai sekarang mayat dia masih ada. Pi tengok, Allah kata pi tengok. Fanzur, pi tengok. Kaifa kana aqibatul mufsidin. Bila kita tengok loh, hak ni kata Tuhan ni bodoh sungguh. Dia kata dia Tuhan, kita duk geleng kepala. Lambang siapa-siapa yang berkuasa jangan duk perasan lebih sangat. Firaun lagi berkuasa pada hang. Mampu Firaun tu. Lepas tu tuan-tuan, kita ajak pula yang buah mak datuk kita, jom kita melawat. Ada satu tasik di Mesir. Tasik ni tengah-tengah darat. Tapi ayak masin. Berombak macam laut. Padahal tasik. Kita ingat laut. Ini lagu Tok Ki Ustaz Ahmad. Kusangka laut rupanya sungai. Ahai luasnya. Tak nampak pulau di tengahnya. Ombak tak ada. Macam itulah tasik. Qarun nama dia. Orang kaya. Kalau orang nak bawa anak kunci harta dia, berbelah-belah orang, naik kereta kuda, badan sado-sado, bawa anak kunci je. Punya kaya mak ngah. Oi. Sampai jumpa kemarin harta belakang tu. Oi, hampa tengok apa? Harta Qarun. Sampai ke sini harta dia. Punya bohong tu. Dia tu di Mesir bukan sini. Tapi Pak Sai bila sebut harta ya, harta Qarun. Kayanya tuan-tuan. Oi. Kaya sungguh. Tapi bila dia lawan Tuhan, Tuhan tu ngelamkan dia dalam tasik, dalam tanah, rumah kawasan dia tu jadi tasik. Tak menang Qarun. Nak bagi tahu hang kaya lagu mana pun hang suruh belagak, hang ke dalam Allah lagi kaya. Tu belum tengok lagi tuan-tuan Samseng kampung dusun. Nama dia apa? Abu Lahab. Saya nak suruh dia baca Quran, dia duk ambil gambar pula lah. Sila Ustaz Ahmad. Tabat siada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Abu Lahab, Abu Jahal, Samseng Mekah. Samseng kampung dusun. Punya anti kat Nabi Muhammad. Akhirnya sekarang tuan-tuan, kubur dia sampai sekarang berbusuk. Tu Abu Lahab satu, Abu Jahal lagi satu.
Tak menang, tuan-tuan. Sebab tu bila kita kenal Allah, kita jadi hamba Allah. Apa yang Allah suka, kita buat. Apa yang Allah benci, aku tak mau, Tuhan tak suka. Orang ni selamat dia. Yang kedua, jom kita kenal syaitan tu apa. Apa dia syaitan? Macam mana dia menipu? Apa kerja syaitan? Bagaimana dia nak menyesatkan kita? Jom belajar tentang syaitan. Kemudian lawan syaitan. Jangan jadi hamba syaitan. Jangan jadi tali barut setan. Jangan jadi saudara setan. Apa dia Ustaz? Membazir. Membazirkan saudara setan. Sombong. Kan pakaian benda yang tak elok yang setan tu ajar. Aba wastakbara. Sampai Allah kata pada setan tu kafir dengan sebab dia sombong. Lepas ni jangan sombong. Kita kadang-kadang sombong. Menantu lawa pun sombong. Lawa menantu hang tu. Tengok siapa mak mentua dia. Amboi belagaknya. Kan? Lo comelnya anak hang. Tengok akulah macam mana. Amboi. Lawanya rumah hang. Dalam beruah di rumahku boleh besar. Amboi. Amboi. Teringat duk kilau pula tuan-tuan. Amboi. Nah, lagu apa tu sama amboi tu? Oh, ada amboi tuan. Oh, nama. Tuan-tuan yang saya hormati. Jom kita kena setan. Setan tu mengajak kita bergaduh. Yang duk bergaduh siapa? Kita duduk di Penggalan Baharu ni, kita duduk di Beruah ni tuan-tuan. Adik-beradik belakang ni. Yang tu sepupu, tu dua pupu, tu tiga pupu. Yang tu satu jiran dengan aku. Yang tu satu karyah dengan aku. Yang tu satu jemaah dengan aku. Yang tu satu kedai kopi dengan aku. Yang tu satu sekolah dengan aku. Kita semua ni satu kampung, satu taman, satu kampung saja. Gaduh bersiapa? Beli market depan tu sama-sama je kedai beli ikan. Nak sembahyang Jumaat belakang kita ni. Sembahyang Jumaat tempat yang sama. Anak kita sekolah pun hujung sana tu, sekolah menengah sama aja. Jadi buat siapa yang kita nak bergaduh? Setan tu kerjanya mengajak kita bergaduh. Susah gaduh-gaduh. Duk elok-elok sambung silaturahim, buat yang terbaik untuk kampung kita. Jangan jadi macam perangai syaitan sebab dia nak ajak kita masuk neraka. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, kamu kena kenal dunia. Bila kamu kenal dunia, kamu kena cari jalan. Macam mana kamu nak hidup dalam dunia ni, jangan sampai kamu terlupa bahawa dunia ni hanya sementara. Apa dia dunia, tuan-tuan? Pinjaman. Ni, akak-akak abang-abang kita duduk dekat kereta. Kereta dia sandar lah, apa masalah dia. Tapi lepas dia meninggal, agak-agak kereta tu dapat kat siapa? Rumah kita sekarang, kita duduk. Lepas kita meninggal, siapa pula duduk? Saya ni ada sekolah di Ipoh. Kalau saya meninggal, agak-agak siapa jadi pengetua sekolah pula? Orang lain pula. Kita ada yang berhormat. Katalah minta maaf yang berhormat. Kalau Datuk meninggal, agak-agak siapa pula jadi YB? Mati saja Datuk, tuan-tuan. Mesyuarat terus. Kita nak mencadangkan siapa menjadi. Tak dan hitam kubok lagi. Merah lagi dah mesyuarat dah. Inilah nama dunia. Dunia orang sak je dia teriak. Oh, pasal apa kat leha. Laki mati. Tunggu 4 bulan. Celek mata terus. Tanya pada Abang Haji. Pasal apa sedih Abang Haji. Isteri saya meninggal. Tak, tu tak ada 4 bulan. 3 hari je. Mana nak tahu, Mat? Tahu. Baru ni mai sekolah saya. Satu laki-laki umur 79. Isteri baru meninggal. Dia kata, Ustaz tolong cari seorang. Sungguh saya tak bohong. Saya sunyi Ustaz. Umur abang berapa? 79. Pencen lah. Pencen ada lah. Rumah semua ada lah. Anak-anak lepas semua lah. 5 orang lepas semua lah. Tinggal saya seorang lah. Kata duduk sunyi duduk seorang. Saya kata kat dia macam ni lah abang. Abang mai sekolah saya. Pilah tengok makcik-makcik tu. Dia mai tahu. Patutnya dia tengok saya. Tak dia tengok makcik. Dia tengok. Oh saya kata memang berkenak sungguh dah orang tua ni.
Akak-akak kalau rasa nak angkat tangan macam saya, tuan. Untung akak-akak yang dapat dia package. Cik manis, darah tinggi, gaut. Lengkap lah, 4 dalam 1 lah. Manusia macam tu lah. Ni lama dia dunia. Lepas hari tu masa menikah tu lah, duk ambil gambar dekat taman bunga apa tau. Pengantin pakai baju merah sampai satu sut merah hati. Ambil gambar macam tu. Oi, kameraman tidur atas lantai. Panjat pokok begitu. Tuan-tuan pernah tengok ada kameraman, dia pengantin duk tidur atas rumput. Kamera tu nak ambil gambar tu, kameraman tu dia lompat tu. Bung tu. Astaghfirullahalazim. 3 bulan lepas tu bercerai. Duit kameraman pun tak habis lagi. Bayang. Inilah nama dunia. Yang kita duk cinta sangat dunia ni pasal apa? Dia pinjaman je. Tak payah duk gelut sangat dengan dunia ni. Dia takkan cukup. Yang keempat, engkau kenal akhirat dan kau cari untuk mendapatkan akhirat. Rupanya kisah akhirat ni tuan-tuan ada dalam surah Ad-Duha, Ustaz Ahmad. Boleh baca Ustaz Ahmad? Surah Ad-Duha tang akhirat je. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tu dia. Itu ayat lain. Ayat lain. Baik tuan-tuan. Sebab dia hafiz Quran. Ustaz Ahmad dah kahwin dah? Tak nak jawab tu. Astagfirullahalazim. Ustaz Ahmad kalau dapat package juga tuan. Hak 4 dalam 1. Ini 5 dalam 1. Kalau tuan-tuan dapat saya 6 dalam 1. Lagi bagus tuan. Sakit jantung, kencing manis, santau, katak puru, semuanya ada tuan. Astaghfirullahalazim. Dalam surah Ad-Duha, Allah Ta'ala kata, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sebab tu kalau kita tak dapat benda dalam dunia, relax. Makcik menikah tak ada anak. Relax. Cari anak dalam syurga, apa masalah? Yang duk sedih macam siapa? Nak tengok anak orang. Seronok, hampa ada anak, aku tak ada anak lah. Tu suruh lah, makcik. Oi. Hampa seronok lah, ada cucu, aku tak ada apa lah. Makcik, makcik target untuk cari syurga. Nanti anak-anak dalam syurga tak menyusahkan makcik. Makcik tengok ni, ada anak pun berapa ramai bagi susah mak pak. Dia sepaknya pak. Pak dia sepak, bayangkan tuan. Mak dia sembelih. Allahu Akbar. Ada yang pakat dengan kawan dia, rogol opah dia. Rompak dan rogol, tok dia. Cucu punya perangai. Dia ugut tok dia seolah-olah tu rompakan, pencolekan. Padahal dia pakat dengan kawan dia. Tu nama dia cucu hantu. Hak opah tu balik pada masjid. Pakai telekong tak habis lagi. Dia belasah kena rogol. Umur 80. Allah. Masuk hospital. Wartawan tanya, makcik tak melawan ke? Mula-mula makcik melawan juga. Lama-lama makcik biarlah. Sudah tuan-tuan. Makcik mana tahu? Tuan-tuan yang saya hormati. Kita target akhirat. Makcik-makcik sini apa-apa tak menikah. Dia tak apa, dia tak kisah. Dia tak menikah Ahmad, dia tak kisah. Tapi orang kisah. Tak nikah lagi kan? Tak ada orang minta kan? Nampak? Getik tuan-tuan kita noh. Soalan yang kita getik apa dia? Lah, tak beranak lagi kah? Kita jawab, saya jantan bila nak beranak. Ham nikah berapa tahun dah tak beranak bela no. Ni perangai satu. Perangai nombor 2, bila nak menikah? Tak ada orang minta kah? Dia kata ada orang minta saya. Kita ada tak boleh ni milih ambil lah. Ni aku cabai makcik ni lagi. Boleh tak tuan-tuan? Dia tak menikah. Dia tak ada suami. Dia kata apa? Saya cari suami dalam syurga makcik.
Allah, dengar-dengar tu dia. Ada satu jawapan lagi teruk. Ha. Saya tunggu suami akak minang saya. Yang tu lagi dahsyat. Bila nak menikah? Hang tak nak menikah kan? Tunggu suami kak minang kak. Suami makcik minang saya. Sudah tuan-tuan. Jom kita target akhirat tuan-tuan. Ni sempit ni dalam kemah ni Datuk. Penuh lah tu. Oi. Tu yang main duduk situ. Hak dalam kemah ni kursi tak ada dah. Nu duduk sila. Kita tengok makcik dua orang ni. Duduk taman mana. Ada kursi lagi. Ada. Alhamdulillah lega lah kata ada kursi ya Allah. Oh. Ada ayam pula. Minum duk tak apa ustaz tak apa. Sekejap lagi dia malu nak minum pula dah. Kadang-kadang kita ni tengah dengar ceramah kuliah nak makan kacang. Ustaz duk tengok. Duk depan pula tu menyesal. Aram jadah duduk kat depan pula dah. Nak makan ustaz tengok. Bila ustaz tengok sana cepat-cepat dia makan. Ngop. Dia bukan orang sini lah ni di Afrika ni tahu. Kita kena kenal akhirat. Yang akhirat no, tuan-tuan oi, ada suami hak lagi bagus, ada isteri hak lagi bagus, ada anak hak lagi bagus, ada rumah hak lagi bagus. Hak dalam dunia ni alhamdulillah, aku redha lah. Kadang-kadang kita duk tengok laki kita. Alah, tulang angka macam piano. Aku tengok macam ayam RM1 pun ada. Saya agak laki dia. Tapi dia lupa hak laki itulah sumber untuk dapat dia syurga. Duk kutuk laki melengkung naik motor. Pergi kerja mentang getah. Hak melengkung itulah bawa kita pergi Mekah. Duk tengok jiran sebelah abang Sado kerja bomba, badan Sado. Hak pagi tadi cuba tengok bomba bila lintas tu dia badan Sado semua. Lawan api. Kena badan kurus macam saya melambung tolak paip. Sebelah rumah dia abang bomba. Bulu dada ni pergi ke muka. Hak laki dia pula bulu apa pun tak ada. Nah ya. Akak oi, tu sumber pahala kita. Aku tak nampak dia, aku nampak syurga pada wajahmu. Nampak tak? Lagu Nash tu. Pada syurga di wajahmu. Tuhan sengaja mendonggang kita. Nampak tak? Sebab tu abang-abang, jangan tengok isteri tu. Tengok syurga pada wajah dia, akhirat. Aku bagi makan dia pahala, aku bagi baju dia pahala, aku bagi rumah dia pahala, aku jaga dia sakit pahala, aku hantar dia pergi mengaji di masjid pahala. Jangan duk tengok gemuk dia. Dah dulu dia masa mula-mula nikah dia tak gemuk tak. Sepa badan macam kena pam. Dia duk tengok isteri dia pergi dapat lagu tu. Alignment out, balancing out. Tak? Hang punya paksa lah balancing dia out, anak 8. Hang nak balance apa lagi? Alignment dia memang lari lah. Waktu duduk mengandung, duduk dukung anak. Waktu duduk mengandung, duduk basuh kain. Waktu duduk mengandung, duduk lipat kain. Masak kat hang. Kalaulah hang faham akhirat ada di situ, kita tak komplain, tuan-tuan. Tengok anak-anak kita ada saham akhirat. Kita cari jalan macam mana dengan anak kita boleh dapat pahala. Ini orang cerdik. Ni sekarang kita duduk di dunia. Di dunia ni ada limit. Akhirat, syurga tak ada limit. Yang mana dah sempit dalam, duduk di luar. Di syurga tak ada macam ni, Mak Ngah. Malaikat umum. Syurga penuh. Tuan-tuan ya, syurga penuh. Minta maaf ya. Sila duduk di luar saja ya. Tak boleh masuk ya. Tolong ya. Agak-agak ada tak dialog tu? Tak ada Mai masuk. Syurga seluas langit dan bumi. Tak ada malaikat duduk di pintu syurga. Minta maaf makcik. Syurga penuh. Takkan seorang tak muat. Makcik main beruah. Beruah tak beruah. Faham tak penuh. Makcik nampak ada hak last sekali tu. Punggung dia betul-betul hitam pintu sliding tu. Nampak tak? Makcik nak masuk tang mana?
Dah kalau makcik tak boleh masuk syurga, makcik nak pergi mana? Neraka banyak kosong makcik, pergi neraka. Istilah tu tak ada tuan-tuan. Oi, kita hak mai malam ni semua boleh masuk syurga. Jom kita buat bekalan. Itu orang bijak. Yang kelima, kamu kenal syurga. Kamu cari dan dapatkan syurga. Fuh. Tuan-tuan tahu tak? Cinta dunia, cinta akhirat. Saya nampak tuan-tuan malam ni cinta akhirat. Mari berduyun-duyun. Duk sila tepi jamban. Orang flash dia dengar. Kalau setakat flash dengar tak apa lagi. Kalau hak lain, jenis hak meletup. Oi, tak ada. Mereka duduk sandar tu. Makcik 5 orang. Duduk relax sandar. Kalau betul cinta dunia, tak duduk atas tu. Ni cinta akhirat ni. Duduk atas jalan. Akak tu dia main bawa 3 orang anak dia. Saya kata duduk situ ada kosong ni. PPP penuh orang. Suami dia ambil tikar, nampak tak? Duduk pasal nak dengar ceramah. Bila duduk dalam majlis ilmu, malaikat memayungi dengan payungan rahmat. Walaupun sesak ke apa ke, tak rasa panah. Kami cakap terang-terang, saya berdua tak pernah rasa panah. Kipas 4 atas ni. Nak panah apa? Allahu Akbar. Duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, tak terasa. Ustaz Ahmad, kita dah ceramah sejam, Ustaz Ahmad. Sejam. Ada tuan-tuan terasa sejam? Loh, sejam loh. Nak balik lah. Sejam lah. Kalau saya tak habaq sejam, tuan-tuan, tuan-tuan pun tak sedap. Nasib baik saya habaq. Loh, tak terasa orang tak loh. Itulah berkat. Bagi orang yang cinta dunia, sejam tak kontak ni. Dia duduk tengok isteri dia, tak mana bini aku. Dia nak ajak balik ni, tak mana. Apa dia? Tuan-tuan nak tahu tak? Beza cinta dunia, cinta akhirat. Cinta syurga, ni, senang aja nak tengok. Bila saya cerita tentang syurga, dia buat bodoh. Makcik, syurga ni seluas langit dan bumi. Ya Allah. Makcik, dalam syurga tak ada benda kotor, tak ada benda busuk, tak ada benda jahat. Tak ada kata-kata yang menjahatkan, yang benci, tak ada. Ya Allah. Dalam syurga makcik, semua orang muda makcik. Makcik gigi tak ada pun berlawa dalam syurga. Ya Allah. Dalam syurga makcik ada bidadari, ada pelayan-pelayan laki-laki dan perempuan makcik. Ya Allah. Makcik, dalam syurga kita boleh jumpa balik mak kita, ayah kita, suami kita, semua boleh. Ya Allah, saya tak sabar nak ke syurga, Ustaz. Ni dia. Tapi bila kita cerita bab syurga, makcik, dalam syurga, makcik, seluas langit dan bumi. Makcik nanti muda dalam syurga, makcik. Boleh jumpa mak bapak dalam syurga, makcik. Oh. Makcik, saya cadang bulan depan nak pergi Korea. Makcik nak ikut dah? Nak pergi. Sudah tuan-tuan. Hak cerita Korea, laju ke depan. Bab syurga buat bodoh. Cuba tuan-tuan sekarang. Bila cerita bab syurga dengan cerita nak pergi Korea, mana hak nak pergi? Jom tuan-tuan, kita cari syurga. Di mana, Ustaz? Di dunia. Bagaimana? Tu masjid ada. Di situ ada taman-taman syurga. Namanya majlis ilmu. Pi. Jom kita cari taman-taman syurga di dunia. Ada, tuan-tuan. Mana? Tu anak-anak kita ni, anak-anak syurga ni. Anak-anak syurga. Ni nampak ada adik kita tu, 3 tahun. Baju hijau, seluar putih. Bukan dah dosa. Pak dia pergi sepak pula. Bila jatuh tu pak sepak. Aku dah kata jangan pi. Nampak? Tu kira baik tuan-tuan. Jenis pak ni, dia pegang 2 kaki anak dia. Dia hempuk kat dinding. Mati anak dia. Sedangkan dia boleh dapat pahala yang banyak tu. Ibu-ibu yang melahirkan anak, gugur dosa-dosa. Lahirkan anak syurga untuk kita.
seolah-olah balik daripada haji dan umrah. Saya sakit tak berhenti tuan. Sakit, saya tak pernah marah kat Tuhan. Sebab saya harap mudah-mudahan Allah hapuskan dosa saya. Dosa banyak. Salah satu cara nak hapus penyakit. Alhamdulillah. Maka kita sanggup buat janji aku dapat syurga. Dan yang keenam, engkau kenali neraka dan kau larilah sejauh-jauhnya daripada neraka. Mengumpat itu boleh masuk neraka. Diam, jangan ngumpat. Ramai yang ngumpat. Naik je Ustaz Ghazi atas pentas, panjang tengkok. Dan TV putih. Tengok depan-depan hitam. Dosa dah. Habis dosa. Baik main minta maaf kan. Ada pula tuan-tuan duduk sebelah dia. Kursi kosong. Tengah duduk dengar ceramah, orang main duduk. Dia pun kalih tengok orang lain. Main juga bewak ni. Dia panggil bewak orang sebelah dia. Nak masuk neraka kah? Panggil orang bewak, panggil orang haram jadah, babi apa semua ni. Jangan. Jaga mulut. Nak masuk syurga, jaga mulut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, cakap yang baik-baik. Jadi tuan-tuan, 6 benda ni kita buat, insya-Allah kita beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih bagi Datuk. Saya nak dengar suara orang-orang berwas sama-sama menasyidkan lagu Sepohon Kayu, boleh? Kita try. Sepohon kayu daunnya rimbun. Okey, lagi sekali ya. Sepohon kayu daunnya rimbun. Walaupun hidup 1000 tahun walaupun hidup 1000 tahun. Okey, lagi sekali sama-sama. Sepohon kayu lebat bunganya, walaupun hidup 1000 tahun. Apa gunanya walaupun hidup? Apa gunanya? Sporting lah orang berwas. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Subhanallah. Baik tuan-puan dan dirahmati Allah, kita teruskan dengan kita nak dengar Datuk pula lah belanja lagu untuk tuan-puan. Boleh? Kita dengar satu lagu Datuk. Dengar cerita Datuk, movie Datuk nak keluar dah. Filem Datuk nak keluar. Yang dah keluar Mak Kilau. Saya Mak Silau lain. InsyaAllah. Lepas ni filem saya pula keluar. Alhamdulillah. Filem apa tajuk Datuk? cerita tentang hidup saya lah. Nama dia Zim Zim Allah Kazim. Jadi selalu saya sebagai pelakon tambahan je. Dalam filem 18 puasa saya pelakon tambahan. Tangkap orang tak puasa, yak tak puasa. Naik van mayat dengan ayah kucing. Mi kari kuah laksa. Tapi kali ini alhamdulillah diberi peluang sebagai hero. Jadi kalau Mak Kilau 90 juta, mudah-mudahan kita pun lebih kurang. Tak minta banyak pun. 100 juta aja insya-Allah. Minta lah Allah, amin. Jadi akak-akak abang-abang lepas ni pergi tengok panggung wayang pula. Dalam filem ni Ustaz Ahmad, Ya. dia cerita tentang yang tuan-tuan duk tengok gambar yang viral dulu ni. Yang tangan saya jadi wuduh tu. Akan ditunjukkan dalam filem ni. Bagaimana orang simbah saya dengan cuka dalam filem ni. Bagaimana saya menghadapi macam-macam kesusahan. Dan orang yang datang minta maaf kepada saya, ada orang yang yang sihirkan saya datang minta maaf. Macam-macam lah. Dan dalam, saya masih ingat Ustaz Ahmad, saya yang mandikan mayat satu orang kita yang kita kenal, Mawi.
Kenal Mawi tak? Kenal kan Mawi, penyanyi Mawi. Saya mandikan mayat dia. Dalam filem tu lah. Dia tak mati ke, hidup elok lagi. Dia jadi mayat, saya tu ambil ayak paik simbah tang curah betul-betul tang hidung dia. Saja buat lama. Ustaz kita berlakon lah, jangan betul-betul. Ya, bila lagi saya nak siram hidung orang, lemah ni benar. Jadi ini banyak benda yang sampai saya berlakon Ustaz Ahmad dalam hutan 3 pagi, 4 pagi. Ini bila jadi pelakon ni tuan-tuan, baru saya tahu rupanya pelakon ni kerjanya menunggu. Dibayar untuk menunggu. Tunggu bila kita punya scene nak berlakon. Jadi kena banyak sabar Ustaz Ahmad. Jadi kalau rasa tak sabar, tak payahlah kerja berlakon. Dia buat kerja lain banyak. Ya Ustaz Ahmad. Alangkah gembira hati. Ni lagu ni dalam filem tu ke? Betul. Oh. Berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang. Sejak lama adik kenang. Berpadulah kasih mesra. Terjalin rasa saudara. Sudah lama kenal suara. Baru kini jumpa muka. Okey, orang berwah, sambung. Inilah rahmat dari yang kuasa. Kita jumpa dalam bahagia. Manusia mempunyai rencana. Namun takdir di tangan yang kuasa. Kau senang nak tarik tu. Semoga pertemuan ini Menjadi kekal abadi. mungkin kita pisah lagi. Semoga jumpa kembali. Ini dalam filem tu. Oh, subhanallah. Dalam filem ni juga saya main saxophone Ustaz Ahmad. Saya tak pernah main saxophone, maklum tu. Pegang pun tak pernah. Hari tu mereka suruh saya berlakon pegang main saxophone. Jadi Kasim Selamat. Begini buat. Oh, dan saya juga buat masuk soundtrack dalam filem tu. Jangan tinggal daku. Oh, itu suara saya ori tu Ahmad. Oh intan, oh manisku, kanda sedang rindu padamu yang manis bermadu. Wow. Itu suara saya original. Original. Kalau suara Piramli lain sikit. Jangan tinggal daku. Itu lain tuan-tuan. Tuan-tuan suruh saya tiru suara siapa? Cuba Ustaz Ahmad. Kasih selamat tadi. Ni siapa lagu. dia? Jamal. Ahmad Jais. Ahmad Jais tadi. Oh, tadi lah kan. Tadi Ahmad Jais. Jamal. Jamal apa? Jamal Abdillah. Jamal Oh, Abdillah. Jamal Abdillah. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit tinggi dan cahaya menari-nari di subuh sunyi. Azura. Itu Haji Bahil lah tu. Haji Bakhil pula. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Sudah. Faham? Tak faham sudah. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik, kita berada. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Kita dah berada di hujung pertemuan. Jadi kita nak dengar soalan terakhir pada malam ini. Mungkin yang berbahagia Datuk boleh kongsikan kepada kita bagaimana nak mengekalkan kemerdekaan ini supaya kita nak pastikan selepas kita meninggal dunia, anak-anak generasi kita juga akan mewarisi kemerdekaan, keamanan ini. Mungkin saya sangat tertarik dengan isi intipati doa pada Tuan Imam tadi. Subhanallah. Ya. Betul tuan-tuan. Bagus doa dia. Kita doa. Saya minta sihat. Kita aminkan. Minta Malaysia selamat. Amin. Aminkan. Minta kampung kita Pengkalan Baharu berwas di selamat. Amin ya Allah. Kita minta pada Allah. Pasal kita ni insan yang lemah. Saya ni tadi Ustaz Ahmad lepas sembahyang asar, saya tunjuk kat isteri saya. Mama,
Ni dia luka tang sini pula. Jadi lagi. Jadi lagi. Kemarin suka dia hati luka ni. tang sini. Dia nak luka kat mana-mana. Dia nak luka tang mana aku suka dia. Mangah hoi, badan saya macam tu. Dia nak luka tang muka, dia toreh tang muka. Dia nak luka tang paha lah dia toreh. Saya dah tengok dah, penuh kat kaki. Jadi, doktor pun tak tahu sakit apa. La haula wala quwwata illa billah. 15 doktor dah duk buat saya. Ada yang ambil Ustaz Ahmad, yang ambil daging hidup-hidup. Biopsi ni. Pop, tarik. Ubat bius tak jalan. Ni kaki belah kiri saya ni tuan-tuan, operate, darah tak ada. Pelik. Tapi orang cakap Ustaz Kazim tu proper, tak apa. Hang tak kena kan hang, tak apa. Cuma kena kan hang. Ada yang duk kutuk saya dalam Facebook. Dia kata apa Ustaz Kazim tak habis-habis hantu je malang. Tak apa, main rumah saya. Dah tak percaya ke hantu, main rumah. Makcik-makcik, saya ni tukang mandi mayat. Saya tukang talqin. Sebelum saya sakit ni lah tugas talqin semayang mayat Ustaz Ahmad. Dia guru di sekolah saya. Saya tak buat dah. Sibuk. Dia buat. Sebelum ni, saya buat habis baca talqin je, saya dapat hadiah. Banyak dapat hadiah. Apa dia? Bantal si mati. Hak duk lapik mayat tu. Ustaz tak ada apa nak bagi Ustaz. Alhamdulillah. Jadi akak-akak kalau main rumah saya, bantai tu bagi tidur. Tak tahu nak mimpi apa tu pulang. Saya main rumah saya kata. Main duk. Saya ada cucu besar 2 tahun. Laki-laki. Pagi tadi semalam, Pak Long dia, Pak Ngah dia buat balik kucing. Anak kecil, dia ambil kucing, dia empuk. Garangnya hang ni, kesian kat kucing. Rumah saya penuh dengan kereta mainan dia. Malam-malam, kereta mainan dia berjalan sendiri. Tuan-tuan pernah tengok cerita Annabelle? Macam tu lah. Kereta mainan tu remote jalan sendiri. Bila saya cakap Ustaz Kazim ni tak habis-habis hantu je malang. Tak apa, tak kena kat hang. Benda tu wujud, adanya makhluk nama dia jin. Depa tak kena, tak apa. Saya cuma cakap je. Kalau hang tak boleh doakan pada orang lain supaya orang lain tu sihat, hang doalah pada diri hang supaya hang tak dapat sakit macam dia. Saya ulang balik. Kalau kita tak boleh doa pada saudara kita yang Islam tu sihat, hang doalah pada Allah supaya hang sakit, hang jangan sakit. Sebab kalau hang sakit, belum tentu hang mampu hadapi. Saya bersyukur pada Allah walaupun saya tak sihat. Tapi saya boleh dakwah lagi, saya boleh ceramah lagi. Besok pagi ada di sekolah saya, pukul 11 ada orang dari Johor, satu bas datang. Pukul 2.30 saya besok di TV1. Malam besok saya di Sungai Petani. Bayangkan, TV1 2.30. 9 malam Sungai Petani. Kalau tuan-tuan sihat, tuan-tuan tak boleh buat. Hari Jumaat balik ke Ipoh, saya khutbah Jumaat di Kampung Manjui. Malam dia saya ceramah di Selinsing. Hari Sabtu, pukul 9 pagi, saya ceramah di Ipoh. Ada 15 bas ziarah saya. 5.30 petang, saya pergi Jeddah. Pukul 10.30 duduk dengan orang. Pukul 5.30 naik petobang nak pergi Jeddah pula. 5 hari saya di Arab. Walaupun sakit, Alhamdulillah. Orang tanya pada saya, Ustaz, apa sakit Ustaz? Saya suka ceramah. Maka saya terima semua ceramah. Sebab ceramah tu menyihatkan saya dengan izin Allah. Saya pantang dapat mikrofon dan ubat saya ialah mikrofon. Ada orang tanya pula, Ustaz, mikrofon tu nak kena rebus dulu tak? Silakan rebus. Kemudian minum ayak dia. Bodoh betul. Apa yang kita suka bila kita buat jadi sihatlah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi janganlah ngata ke orang, tak kena kat hang tak apa.
mai kena ngah. Dia kata Ustaz Kazim pun mengubat orang. Ustaz Kazim pun buat ubat pasal apa? Ustaz Kazim pun kena. Doktor pun sakit jantung. Ingat doktor gigi tak sakit gigi? Ingat doktor tak kena kanser? Ada tuan-tuan pergi cakap kat doktor, lah doktor kanser pun kena kanser. Iyalah sebab doktor tu manusia. Kazim Elias pun manusia. Siapa pun boleh kena. Lagi sekali, bodoh betul. Hang faham tak hang manusia? Yang gagah perkasa hanyalah Allah. Nabi pun kena. Nabi Ayub kena sakit kulit lagi teruk pada saya. Nabi Muhammad pun kena sihir daripada orang Yahudi. Apatah lagi Kazim Elias. Apatah lagi Bidin bin Dola. Apatah lagi Kak Tipah bin tertipu. Apalah tuan-tuan ni. Saya tertarik dengan doa daripada Tuan Imam tentang sihat tadi. Yang kedua, doa tentang pemimpin yang dia sebut. Kurniakan kami pemimpin yang baik. Sebab kita sebagai rakyat, kita bukan tahu apa. Suruh duduk. Suruh duduk atas kursi, duduk. Suruh cabut kemah, duduk, cabut. Kita tak tahu apa. Yang menguruskan, yang mentadbirkan pemimpin. Kalau mereka amanah, Alhamdulillah. Kalau mereka curang, Allahu Akbar. Apalah kita daya kita. Orang suruh cocok, tak cocok. Kena cocok jugalah. Orang bagi ambil, orang tak bagi ngangak. Rakyat. Nak kata apa? Suruh ambil lesen, tak payah ambil, sudahlah. Sebab itu kita merayu kepada pemimpin-pemimpin parti politik dalam negara kita. Sayangi kami. Tolong kami. Jangan bergaduh hampa sama-sama hampa. Bila hampa bergaduh, kami di bawah bergaduh. Bila hampa di atas, nu ajak bergaduh, kami hak tak kena mengenal, dia pun bertumbuk. Padahal kami jiran. Tapi kerana bendera yang hang bawa, hang ajak taksub pada bendera hang, jiran sama jiran tak cakap. Pemimpin yang main peranan supaya rakyat bersatu hati. Apa yang saya mampu buat sebagai penceramah, tuan-tuan, boleh tekak ya. Saya tak ada kuasa. Tapi kalau pemimpin-pemimpin negeri, pemimpin-pemimpin pusat, pemimpin-pemimpin parti politik, duduklah bincang. Kita dah 65 tahun merdeka, dah tua bangka. Sampai bila nak bergaduh, berpolitik? Tak boleh settle elok-elok isu ekonomi, isu pembangunan, isu rasuah, isu persekolahan, isu berkaitan dengan duit. Bincang. Ada kursi tak? Ada nah, ada. Depan kosong pi mana? Baik ada. Dah. Sebab tu tuan-tuan, mari kita kerjasama. Kalau kita tak boleh buat peringkat besar, kita buat di peringkat dun kita. Kita ada YB kita, orang besar kita sini, orang yang prihatin. Bincang elok-elok adik-beradik. Jangan ada budaya boikot, pulau memulau, kutuk mengutuk. Bila kita bersatu, di tempat kita, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, kasih sayang, murah rezeki, kebaikan pada kita. Kita tak mau, tuan-tuan. Ada orang tadi dia hantar mesej dekat Facebook saya. Dia kutuk saya, dia kata, apa Ustaz Kazim ni, tak nampak. Kita patut berbangga lah. Tak tengok tadi kita tunjukkan aset ketenteraan yang hebat. Kita ada aset angkasa hebat. Saya jawab senang ya. Balik rumah sekejap lagi, buka surah Ar-Rum ayat 9. Ustaz Ahmad ni, dia ingat Quran. Saya teka je ayat apa, dia terus ingat. Surah Ar-Rum ayat 9. Allah Ta'ala sebut, Fasiru fil ard
Awalam yasiru fil ard. Allah tanya kita tu. Ustaz Ahmad. Boleh baca? Boleh. Sila. أعوذ Auzubillah. بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Baik, surah Ar-Rum Allah kata apa? Tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi dan kamu lihat kesan-kesan yang telah dibinasakan oleh kepada orang yang sebelum daripada kamu. Kanu asyadda minhum quwwah, kata Allah. Mereka lagi kuat daripada kamu. Kalau tuan-tuan kata kita sekarang hebat, kita ada pasukan yang hebat, tentera yang hebat, pembangunan yang hebat. Allah jawab dalam surah Ar-Rum, orang dulu wa amaruha, orang dulu memakmurkan bumi lebih daripada kamu memakmurkan bumi. Subhanallah. Kalau akak-akak kata zaman kita sekarang ni canggih, Allah jawab dalam surah Ar-Rum, dulu lagi canggih. Kalau kita kata kita sekarang kuat, Allah jawab dalam Quran, orang dulu lagi kuat. Benda ni tuan-tuan, kita kena buat ceramah lain. Ceramah apa? Cerita tentang orang dulu-dulu yang kuat. Ustaz Ahmad, di dalam Al-Quran ada 118 ayat orang dulu lagi pandai daripada kita. Ada 118 ayat dalam Quran, orang dulu lagi hebat daripada kita. 118 ayat Allah Ta'ala cerita orang dulu memakmurkan bumi lagi hebat dari kita. 118 ayat Allah Ta'ala kata, bila mereka bantah nabi-nabi mereka, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Mumazzaq, kata Allah. Apa makna mumazzaq? Langsung tak ada bekas. Allah kata mumazzaq, langsung tak ada bekas. Mari gunung hempap mereka, habis mereka. Dan kamu, kata Allah, pergi berjalan, kamu hanya nampak tiang rumah mereka saja. Tiang rumah saja hebat. Pintu rumah saja hebat. Allah hancurkan mereka. Sebab mereka membantah Nabi mereka. Tuan-tuan, kita ni lagi kecil daripada mereka. Kita lagi lemah daripada mereka. Sebab tu, marilah pada saat ini, jangan kita bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita takut apa yang kita bina ini akan menghancurkan kita balik. Seperti mana dihancurnya mereka dengan pembinaan mereka. Allah datangkan balak petaka. Tapi kita beruntung sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doa, ya Allah, janganlah bagi bala-bala yang datang pada umat dahulu. Janganlah bagi ke umat aku, kesiankan kat mereka, ya Allah. Sebab tu, jom kita sayang Nabi Muhammad. Kerana adanya Nabi Muhammad diutuskan pada kita, Allah sayang pada kita. Jadi, tuan-tuan, kita di sini, mari berkasih sayang. Kita ambil semangat kasih sayang Rasulullah pada kanak-kanak, pada orang tua, pada orang kaya, pada orang miskin. Semua Nabi sayang. Pada orang bukan Islam pun Nabi ambil berat. Pada orang Yahudi di Madinah pun Nabi tolong, tuan-tuan. Maka mari kita membina kawasan Pengkalan Baharu kita, kawasan Beruas kita. Adalah satu don, satu parlimen yang paling seronok untuk didiami. Masyarakatnya berkasih sayang, masyarakatnya sentiasa bersatu padu,
dan hormat menghormati di antara satu sama lain. Agamanya dijaga, masjidnya imarah, dan mereka sanggup berkorban apa-apa benda pun demi Islam, agama dan tanah air. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk yang prihatin dengan kita. Dan tuan-tuan beruntung dapat seorang pemimpin yang menjawab jawatan penasihat khas direct kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Gunakan kesempatan ini untuk kita lakukan yang terbaik. Kita benakan Pengkalan Baharu adalah DUN yang terbaik untuk anak-anak cucu kita pada masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan, Ustaz Ahmad, kita nak sebut apa ni? Saya minta semua tuan-tuan sama dengan kita semua. Silakan Ustaz Ahmad. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak. esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, bawakan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, sama-sama. nantikan saya di pintu syurga.